والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى الذين من اجتمعنا هذا ولأصحاب الحقوق علينا شيء لله عليهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail qul atii'ullaha wa atii'ur rasul wa in tawallaw fa innama 'alaihi ma humila wa 'alaikum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasul illa al-balaghul mubin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa raufir rahim wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini 15 hari bulan Jamadul Akhir 1434 Hijrah. Kita diizinkan oleh Allah untuk sekali lagi berada di dalam majlis bagi kita mendirikan sembahyang Jumaat. Dan sebelum daripada kita mengikuti khutbah Jumaat, maka marilah kita sedikit mengambil perhatian berhubung dengan tazkirah yang kita akan membicarakan. Tazkirah ini berdasarkan kepada firman Allah di dalam surah An-Nur ayat yang ke-54 yang saya bacakan tadi, yang mana Allah SWT menyatakan qul atii'ullaha wa atii'ur rasul. Katakanlah kepada mereka itu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taatlah kamu semua kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya. Fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma humila wa 'alaikum ma humiltum. Dan sekiranya kamu berpaling, yakni tidak mentaati Allah dan tidak mentaati Rasul, maka sesungguhnya itu akan kembali kepada apa yang kamu pikul dan apa yang dibebankan ke atas kamu. Wa in tuti'u, sekiranya kamu mentaati Allah dan Rasul, tahtadu, pasti dengan izinnya kamu akan mendapat hidayah, mendapat bimbingan. Wa ma 'ala rasul illa al-balaghul mubin. Dan tidaklah Rasul itu kecuali ia sebagai pemberi atau penyampai yang nyata mengenai peraturan Allah. Maka jelaslah kepada kita kedatangan, kebangkitan para Rasul alaihi wassalatu wassalam, khususnya lebih istimewa lagi dengan kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk membawa bimbingan, untuk membawa
penyelesaian kepada persoalan dan juga permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Kalau bergantung kepada akal fikiran manusia, bergantung kepada kekuatan yang ada pada manusia seperti panca indera, kekuatan emosi atau perasaan, maka ia tidak dapat menyelesaikan masalah manusia. Kerana keterbatasan akal fikiran, keterbatasan perasaan dan sentimen manusia itu sendiri. Misalnya manusia terbatas dengan persoalan bangsanya, persoalan lingkungannya, tetapi manusia gagal untuk menyelesaikan masalah bagi masa depan, bagi wawasan masa depannya. Apakah nasib yang akan menimpanya pada masa depan, itu tidak dapat dicari jalan penyelesaian oleh manusia. Lebih-lebih lagi selepas kehidupan di dunia ini. Sebab itulah Rasulullah SAW di dalam menjelaskan surah An-Nur ayat yang 54 itu telah bersabda, qala Rasulullah SAW, inna ahsanal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu dhalalatin finnar. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya perkataan yang paling baik, yang paling sempurna adalah yang terkandung di dalam kitab Allah, yakni Al-Quran. Dan sebaik-baik bimbingan terhadap kitab Allah itu, sebaik-baik panduan terhadap kitab Allah itu adalah petunjuk ataupun bimbingan yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejahat-jahat pekerjaan, sejahat-jahat urusan pula adalah perkara yang diada-adakan, muhdatsatuha, perkara yang direka-reka, yang diada-adakan, yang bercanggah dengan petunjuk dan bimbingan Nabi Muhammad SAW. Dan setiap wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap yang baru, setiap yang direka-rekakan, yang bercanggah dengan sunnah itu adalah bid'ah. Dan setiap yang bid'ah, setiap yang sesat daripada bid'ah itu akan membawa ke neraka. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan kita boleh merujuk hadis itu dari riwayat Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Menunjukkan kepada kita bahawa bimbingan, pedoman serta panduan yang telah dikemukakan oleh Rasulullah SAW itu senantiasa bersifat universal, bersifat alamiah, bersifat masa depan. Walaupun junjungan diutuskan pada abad yang ke-7 Masehi, yakni pada abad yang pertama hijrah, tetapi bimbingan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah relevan, masih lagi sejajar dengan apa yang terjadi pada masa depan. Sehingga segala bimbingan dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam seluruh sistem kehidupan masih boleh dan masih akan menjadi panduan yang menjayakan kehidupan kita dalam seluruh aspek kehidupan. Seperti yang dinyatakan oleh Almarhum Sayyid Hawa di dalam kitabnya Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahawa 4 bidang, 4 lapangan sunnah, 4 lapangan kehidupan sunnah yang boleh menjadi panduan
umat Islam. Pertama adalah dalam lapangan kemanusiaan, al-insaniyah, bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan manusia yang terbaik, al-insanul kamil, the perfect man, manusia yang sempurna, contoh yang terbaik dalam seluruh bidang kemanusiaan. Kerana Nabi SAW manusia, tetapi manusia yang boleh menjadi bimbingan, yang boleh menjadi petunjuk, yang boleh menjadi contoh dalam semua laku kehidupan manusia ini. Baiklah Allah menyatakan dalam ayat 21 Suratul Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah sedia ada bagi diri kamu pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang terbaik. Liman kana yarjullah, bagi sesiapa yang mengharapkan keridaan Allah, wal yaumal akhir, dan bagi siapa yang mengharapkan kejayaannya di hari akhirat, wa dzakarallaha katsiran, dan bagi siapa yang senantiasa mengingati Allah dengan sebanyak-banyak. Makna kehidupan manusia itu amat luas dan amat kompleks. Maka sudah tentu bidang yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah yang dinamakan sebagai akhlak. Sehingga Nabi SAW menyatakan, wa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, dan hanya sesungguhnya aku ini telah diutuskan untuk mengemukakan, untuk menampilkan, untuk melaksanakan akhlak yang terbaik, akhlak yang sempurna. Bagaimana akhlak yang terbaik? Kita perlu bersikap keras terhadap musuh-musuh yang menentang kebenaran, dan kita perlu bersifat lunak, bersifat berkasih sayang dengan mereka yang kasih kepada Allah, yang kasih kepada Rasul, yang redha kepada Islam. Itu akhlak. Itulah yang dinamakan sebagai al-hikmah, akhlak yang tertinggi yang telah ditampilkan oleh Nabi Muhammad SAW ialah al-hikmah, kebijaksanaan, wisdom. Sehingga penampilannya dari segi al-hikmah, kebijaksanaan ini dapat kita lihat kejayaan junjungan di dalam menyampaikan dakwah, sehingga dakwahnya itu sampai kepada sasarannya, sehingga dakwahnya itu meningkat dan terus meningkat, sehingga berjaya membentuk sebuah sistem pemerintahan, berjaya berhijrah, membina satu tamadun umat yang hebat dan gemilang, yang dipuji oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Demikianlah Allah memuji ummah yang telah berjaya dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW itu, sehingga dia menyatakan, kuntum, kamu telah pernah menjadi khairat ummah, sebaik-baik golongan manusia, sebaik-baik jati diri masyarakat. Apakah kebaikan tersebut? Apakah dia kejayaan dan keunggulan tersebut? Pertama, ta'muruna bil ma'ruf, kamu telah berjaya memerintah manusia melaksanakan kebaikan. Bukan sekadar menyampaikan kebaikan, bukan sekadar mendakwahkan kebaikan, tetapi melaksanakan kebaikan. Bukan senang nak cakap baik, semua kata cakap baik, tapi nak melaksanakan yang baik itu lebih payah. Banyak orang cakap tak serupa fikir, cakap baik, buat tak baik. Itu yang dimaksudkan ta'muruna bil ma'ruf, berjaya menegakkan kebaikan dalam sistem kehidupan. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, dan
pula untuk mencegah, untuk mengadakan peraturan, mengadakan hudud, mengadakan batasan, mengadakan pagar bagi menghalang manusia mengerjakan kejahatan, mengerjakan kemungkaran, mengerjakan perkara-perkara yang bercanggah dengan peraturan Allah. Itu makna watan hauna, berupaya, berjaya dengan sempurnanya mencegah kejahatan, sehingga kejahatan menjadi terpinggir, menjadi terpencil, kebaikan menjadi majoriti, kebaikan menjadi menguasai mainstream, arus perdana. Kebaikan itu meluas, merata ke dalam masyarakat. Kejahatan menjadi terpencil sedikit. Itu penting. Bukan dalam setengah masyarakat yang lain, kejahatan itu berleluasa, kebaikan kecil, terpinggir, terpencil, sedikit saja kebaikan, kejahatan banyak. Itu maksud. Waktu minum billah, dan asalnya ialah beriman kepada Allah. Oleh itu di akhir zaman, kalau kita memerhatikan di akhir zaman, peristiwa-peristiwa di akhir zaman yang penuh dengan asap, sebagaimana bertanya Sayyiduna Huzaifah Al-Yamani kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaan masyarakat yang penuh dengan asap? Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Mas'ud, zalika ayyamul harj, itulah dia hari pada masa depan yang penuh dengan kekacauan, penuh dengan huru-hara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, keadaan umat manusia pada masa itu penuh dengan kekacauan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhan, oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tunkiru. Yaitu satu kaum yang telah menguasai masyarakat pada masa itu di akhir zaman. Satu golongan manusia yang tidak melaksanakan sunnahku, yang mereka itu melaksanakan kehidupan tidak berdasarkan sunnahku, cara hidup Nabi Muhammad SAW. Wa yahduna, dan mereka mengambil bimbingan bi ghairi hadi, bukan daripada bimbinganku. Ta'rifu minhum, kamu mengenal mereka itu. Wa tunkiru, dan kamu akan menentangnya, membenci. Itulah dia zaman yang penuh dengan keadaan di mana kebaikan Islam telah terkecil. Yang dikhabarkan di dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, pada al-Islamu ghariban fa sayamudu kama bada'a fatuba lil ghuraba alladzina yuslihuna ma afsadanna min ba'di wa min sunnati atau kama qala Rasul. Itulah dia keadaan pada al-Islam. Islam itu bermula, yakni pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghariba maksudnya dalam keadaan gagap, dalam keadaan terpencil. Kata Imam An-Nawawi di dalam menjelaskan hadis itu, terpencilnya Islam ketika awalnya kerana golongannya ramai ialah golongan musyrikin, golongannya majoritinya musyrikin. Islam itu beberapa orang sedikit saja. Di Mekah pun sedikit, bila sampai ke Madinah tahun yang pertama pun sedikit. Lebih kurang 500 orang dia orang Islam di kota Madinah tahun yang pertama hijrah, kata Imam Al-Tabari. Sedangkan orang bukan Islam berjumlah 6.500 orang dalam kitabnya Tarikh Al-Ummah wal Muluk. Mana di kota Madinah pun di peringkat awal Islam sedikit, sehingga sebelum Nabi SAW wafat, ketika khutbahnya di Hajjatul Wada, ketika ucapannya, pidato terakhirnya yang dinamakan pidato selamat tinggal,
yang menyertai Nabi SAW mengerjakan haji pada tahun tersebut, Al-Hajjul Akbar, ialah 100.000 orang. Dia ramai lah 1.000 orang tu. Sekarang di Malaysia ni pun di pucuk ramai 1.000 tu kan. Masjid kita tak pernah dihadiri 1.000 orang, ya, kecuali hari Jumaat ramai sikit, penuh. Kuliah saya sepanjang 3-4 tahun di sini tak penuh, sikit sikit. Tapi hari Jumaat ni ramai, alhamdulillah. Masih ada lagi orang sudi datang ke masjid pada Jumaat, ya. Alhamdulillah, kan, syukur. Jadi maknanya di akhir, sebelum Nabi SAW menghembuskan nafasnya yang terakhir, umat Islam telah berjumlah sehingga 300.000 orang di seluruh dunia pada masa itu. Menurut kata Imam Al-Tabari, di mereka awal di kota Madinah 500. Semasa di Mekah lebih kurang 40 orang, 50 orang. Masa dakwah sulit itu sebelum 40, bila dah 40 orang baru dakwah terbuka. Tahun yang ketiga, tahun ketiga baru 40 orang. Tak ramai. Yang ramai musyrikin, yang penyembah berhala dan ramai majoriti, mainstream. Itulah dia maksudnya pada al-Islam maghriban fasa ya'udu kama bada, dan dia akan kembali di akhir zaman dalam keadaan asing juga, dalam keadaan dagang juga, dalam keadaan terpencil, marginal, terpinggir juga. Maka kata Imam An-Nawawi, umat Islam di akhir zaman terpinggir, terpencil di tengah-tengah orang Islam ini. Orang-orang Islam yang menentang Islam, orang-orang Islam yang merasa cara hidup Islam ini asing, pelik, aneh. Orang Islam yang pergi ke masjid tu, orang Islam yang datang ke masjid ilmu sedikit. Yang kita tengok wayang, yang pergi disko ramai. Yang kita tengok Gangnam ramai. Yang kita tengok K-pop ramai. Penuh dewan, penuh padatnya pergi K-pop. Yang pergi ke majlis ilmu sedikit. Kira lebih kurang. Kalau berceramah cakap slow-slow lagi sedikit. Cakap kuat pun tak datang juga. Dia kata dah gila Ustaz, cakap kuat. Dia kata Ustaz, dia cakap pelan. Perham dia cakap kat rumah. Cakap dalam kelam tu dah ada. Di masjid dapat mikrofon, dia kata apa buat mikrofon. Mikrofon ni namanya pembesar suara. Nak dibesarkan suara tu, volume dia tu, supaya orang dengar. Imam pun kena baca kuat. Semain imam khutbah kena rantang, bacaan mesti terang, jelas, supaya semua orang dengar. Barulah namanya khatib, barulah namanya qari, barulah dinamakannya pengkhutbah. Kalau khutbah di atasnya ya lahan, dia mengantuk, dia tak boleh tidur 10 hari, dia boleh tidur 10 hari, dia boleh tidur. Minta ubat tidur doktor, hari khutbah jemaah tu tidur. Tak payah pakai upah. Cari diam je, cari diam, ya. Kalau belakang ada pisang lah, dia cari pisang, belakang pisang banyak. Kalau masjid kita ada pisang lah, ya. Ada orang buat pisang dalam masjid kita ni, penuh di belakang pisang. Batu buat kulit pisang batu-batu. Kita bersama dengan hadis Nabi lah, buat kulit pisang. Bersama mula nak tidur, bila dengar khutbahnya mula nak mengantuk. Dia tengok cerita Ustaz, dia tengok drama. Tak mau tidur, tengok kilawat emas. Nyanyian dengar sama, kilawat emas. Dia warga emas ni berkilau, cerita hebat, ya. Ceria, seronok, kilawat emas. Tapi bila dah kat masjid, lemah, mengantuk, tak sempat nak panah munggu nak kali tu. Sebelum aku tak masuk di masjid, bila dah habis dia sembahyang Jumaat terus lagi. Tak sempat nak berzikir, nak bertasbih, nak sembahyang sunat, nak berkenan bersilaturahim, tak sempat. Pergi masjid 20 tahun dah tak kenal. Tak kenal orang buat apa. Dia nak balik ya. Datang masjid tu untuk nak balik, bukan datang untuk nak datang. Bukan intizar, bukan datang untuk intizar.
intizar, untuk menunggu-nunggu waktu semaya, menunggu-nunggu majlis ilmu, tidak. Tapi datang pun untuk nak balik. Tapi yang mari ke depan dia, alhamdulillah lah niat datang sembuh tu. Mari-mari duduk depan, memang nak sembuh tu. Kalau mari duduk belakang tu lah, tunggu balik ke depan tu, memang dia paling awal ke balik. Orang yang sama, tiap-tiap minggu orang yang sama tu. Orang yang sama, dia datang lambat, dia balik cepat. Itu dia, pendek kata kalau gaji pun ambil separuh dia. Gaji separuh dia, datang lambat, balik cepat. Yang gaji penuh ni, ada bonus lagi, datang cepat, balik lambat. Bonus. Lebih kurangnya tu lah, kita ada awal ni. Yang ni juga yang balik lambat. Orang yang datang awal, ada usah lama ni, ini balik lambat. Kalau ada usah belakang, dia datang lambat. Dia yang balik awal. Alhamdulillah ya, jelas. Itulah Islam di akhir zaman. Dia akan kembali dalam keadaan dagang. Faku balil khurabah, maka berbahagialah orang-orang yang menjadi pedagang, menjadi pengembara yang bersama dengan Islam di mana saja dia berada. Itu makna faku balil khurabah. Siapa dari al-khurabah? Kata Nabi SAW, alladzina yuslihuna ma afsadan nas, yaitu orang-orang yang memperbaiki kerosakan yang telah dilakukan oleh manusia min ba'di, selepas kewafatanku, wa min sunnati, daripada sunnahku. Itulah maksud hadis yang kita bincangkan tadi, ya. Oleh itu di akhir tazkirah saya ini, sebab jam ni karena saya sudah 1:11, satu berapa ni, dua, ada 5 minit lagi, ya. Jadi kita membaca sebuah hadis yang pendek kan? Iaitu apakah sikap yang perlu kita ambil di dalam menghadapi cabaran di akhir zaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yakhshu minkum yara ikhtilafan katsiran wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa innaha dhalalatun faman adraka dzalika minkum fa alaihi bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin abdu alaihi bin nawajiz. Ruah Tirmizi wa Ibnu Majah. Bagi sesiapa yang masih hidup di akhir zaman kelak, dia akan melihat perselisihan yang banyak di akhir zaman. Maka berhati-hatilah kamu dengan perkara-perkara yang baru yang dinamakan bid'ah, kerana ia adalah kesesatan. Bagi siapa yang berada dalam keadaan tersebut, maka wajiblah dia berada menegakkan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Maka berpeganglah dengannya, menggigit sunnah itu dengan seluruh gigi-gigi geraham bin nawajid. Saya rasa sekali dahulu, insyaAllah kita teruskan lagi dengan semaya Jumaat. Aku lupa